وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sadaqallahul azim. Amma ba'. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan Ummul Kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya kepada pasangan kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita akan baca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, kemudian ayat 101 sampai 110 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala
yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Sedar ataupun tidak, kita dah masuk hari yang ke-6 dalam bulan Ramadan. Kita muhasabah balik sepanjang kita berpuasa selama 6 hari ini. Adakah adanya dalam diri kita ciri-ciri untuk menjadi insan-insan yang bertakwa? Sebab itu kalau kita tengok matlamat puasa yang Allah Ta'ala nak supaya kita lakukan, objektif utama Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berpuasa dengan tujuan untuk menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam suratul Baqarah ayat 183 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ni siapa dia? Siapa dia orang beriman? Kita semua. Sebab itu bila main bab iman, kita tak boleh ragu-ragu. Kalau orang tanya kita, hang ni beriman tak? Maka automatik kita jawab, aku ni orang yang beriman. Siapa yang masih lagi confused? Bahaya. Sebab iman ni bukan perkara yang main-main. Iman ni kena bersungguh-sungguh. Maksud apa iman? Iman maksud dia percaya. Maknanya percaya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila orang tanya kita, ni beriman tak? Maka jawab kita, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana umat-umat sebelum kamu. Maknanya umat sebelum kita ni pun telah difardukan ke atas mereka untuk berpuasa. Maknanya kita hari ni tak ada lagi dah alasan kenapa kita tak berpuasa. Sebab tu Allah Ta'ala tutup awal-awal lagi dah. Sebab kita ni bila nak buat sesuatu, dia akan tengok orang dulu. Dia kata tu orang tu tak buat tak apa pun. Kita jenis tu, jenis tak mau buat. Tu depa tu tak buat tak apa pun. Ni Allah Ta'ala sebut awal-awal lagi dah. Umat dulu pun berpuasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut di hujung ayat, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kata Allah, kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu di hujung ayat Allah Ta'ala tak guna perkataan sudah pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa dah. Tetapi Allah Ta'ala hanya menyebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maknanya nak jadi orang yang bertakwa bukan setakat dengan puasa, menahan makan dan minum saja. Dia kena buat lagi perkara-perkara yang lain. Di antaranya kena tahan juga perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa. Hak ni yang jarang kita buat. Ada 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berbohong. Dalam bulan Ramadan jangan duk bohong. Siapa yang ada hobi bohong dalam bulan Ramadan, berhenti zat. Kalau tidak, rosak habis pahala puasa dia. Yang kedua perkara yang membatalkan pahala puasa ialah ghibah. Apa maksud ghibah? Ghibah ni mengumpat. Tapi kami kata hak betul ustaz. Dia dah tu. Kata hak betul, mengata ataupun mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Lagi teruk. Selamat hari raya maaf zahir batin. Kalau duk gagah buat juga dalam bulan Ramadan ni. Yang ketiga, perkara yang boleh membatalkan pahala puasa, iaitulah mengadu domba. Mengadu domba. Contohnya piduk mengacung dengan tujuan untuk memecah belahkan sebelah sesuatu pihak ataupun jamaah ataupun dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, iaitulah sumpah palsu. Sumpah palsu. Dalam bulan Ramadan jangan duk buat sumpah palsu. Terutamanya orang yang berniaga dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kelima yang boleh merosakkan pahala puasa, iaitulah memandang dengan syahwat.
Pi bazar Ramadan bukan pi nak perembang kuih, pi duk perembang natan lain. Pakai spek mata hitam, orang tak perasan sangat. Dia tak ni orang duk ingat aku tengok natan lain. Kan? Tapi duk tengok benda-benda yang tak elok. Benda yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Hadirin hadirat, ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu bila kita berpuasa, kata ulama, sebenarnya kita sedang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berjihad sebenarnya. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, sebesar-besar jihad sewaktu kita hidup di atas muka bumi Allah ini, iaitulah jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ni jihad yang cukup besar. Berapa ramai orang yang berpuasa, boleh tahan lapar dan dahaga, tetapi tak boleh nak solat. Solat tak. Puasa tapi tak sembahyang. Ada juga dia tu. Ada orang yang berpuasa tapi tak boleh lagi lidah dia untuk dia jaga. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita diajak oleh Allah, bukan setakat kita puasa, makan dan minum sahaja. Kita juga kena jaga lidah kita, kena jaga mata kita, kena jaga telinga kita. Kita kena jaga tangan kita, kemaluan kita, kaki kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita ni dilatih sungguh-sungguh. Kita dilatih untuk bangun pada tengah malam, untuk menunaikan solat tahajud. Kalau kita sebelum ni tak buat, mai kita pakat-pakat buat. Bila lagi kita nak buat? Kita hari ni yang duk jadikan Ramadan ni, kita duk buat sambil lewat ni pasal apa? Pasal kita duk rasa kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sebab itu kita duk buat macam tak sungguh-sungguh. Kita duk rasa macam kita boleh jumpa lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan. Sebab tu awal-awal Ramadan tu penuh masjid. Bila mai pertengahan kuih lama ke kurang. Bila mai hujung-hujung tu lalas kali tak ada orang dah. Allahu akbar. Awal Ramadan punya semangat. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semangat kan? Bila mai hujung-hujung ni tinggal mahizin dah. Mahizin kata apa? Ramadan usah pergi. Allahu akbar. Tinggal mahizin dah. Pasal apa? Pasal hak lain tak mai dah. Kita duk kalut Lailatul Qadar, yang dia duk kalut Lailatul Qamdar. Duk kelas baju raya. Kita nak raya ni. Kan? Sepatutnya 10 malam yang terakhir tu kita pulun habis-habisan. Sebab tu ada orang bila masuk awal Ramadan dia relax kan? Dia relax. Orang tak pulun lagi, dia takut biasa. Kan? Tapi bila mai di hujung-hujung Ramadan dia strict. Allahu akbar. Ada orang jenis tu. Sebab di awal ni rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kata ulama, sambutlah Ramadan ini seperti mana kita sambut tetamu yang paling kita sayang, yang paling kita rindu. Yang mana tetamu kita ni dia mai setahun sekali. Dan bila dia mai, dia bawa mai hadiah kat kita macam-macam. Dia buat mai pada 10 malam yang pertama, dia buat mai rahmat. Pada 10 malam yang kedua, dia membawa keampunan daripada Allah. Sebab tu bila masuk fasa yang kedua, kata ulama, kena banyak buat solat sunat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab fasa kedua adalah fasa pengampunan daripada Allah. Bila mai fasa yang ketiga, iaitulah pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba mai hak ujung-ujung ni kita tak mai dah. Allahu akbar. Hak tu yang kita sedih. Lailatul Qadar ni kalau siapa dapat seumur hidup, dapat sekali pun tak apa dah. Sebab apa? Sebab pahala dia seolah-olah melakukan amal ibadah selama 83 tahun. Cek tengok seumur hidup, bila mai tahun hujung tak pernah ada di masjid. Dia cek tengok duk ada 40 tahun dah hidup atas dunia ni, mati. Cek malaikat cek tengok, loh Lailatul Qadar tak ada. Pasal apa? Pasal ni duduk kelas baju raya. Tak ada. Allahu akbar. Awal ni punya semangat, tapi di hujung-hujung tu tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebenarnya beri
malam Lailatul Qadar ni di hujung bulan Ramadan. Sebab Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Kalau diletak Lailatul Qadar ni di awal bulan Ramadan, agak-agak di hujung bulan Ramadan, jadi ke mana? Tinggal Tok Bilal dengan Tok Siak. Pasal apa? Dia tak habis. Lailatul Qadar tak ada. Tak main dah. Allahu Akbar. Jadi hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala bagi peluang kat kita hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah. Duduk pula dalam bulan Ramadan pada saat dan ketika ini, yang mana dalam bulan Ramadan bila kita buat amal ibadah yang sunat, pahala dia sama dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Buat pula amalan yang wajib dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan pahala kita sebanyak 70 kali ganda. Sebab tu kata ulama, jangan tinggal amalan yang wajib dalam bulan Ramadan. Siapa yang tinggal amalan yang wajib dalam bulan Ramadan, dosanya akan digandakan sebanyak 70 kali ganda. Nah, kita duk nampak, oh pahala 70 tu. Sebaliknya kata ulama, kalau dia tinggal satu waktu sembahyang, 70 kali ganda dosa dia. Yang kita sedih mangkit makan sahur tu elok dah, pergi tidur balik, jaga-jaga pukul 8. Lepas tu dia buat menyesal. Awak tak jaga, tak tahu. Daripada dulu sampai lah duk macam tu. Sepatutnya lepas bersahur tu main masjid terus. Sebab Allah Ta'ala letak nak latih kita balik ni, supaya kita kuatkan diri kita yang pertama dengan solat tahajud pada setiap malam. Kita duk tinggal lama mana dah. Sedangkan kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang insan yang hebat, apakah amalannya yang menyebabkan ketika Nabi SAW menggali parit dalam perang Khandaq, tiba-tiba terkeluar daripada mulut yang mulia baginda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, suatu hari nanti kota Konstantinopel akan dibebaskan oleh seorang raja sebaik-baik raja dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, waktu tu Sultan Muhammad Al-Fatih tak ada lagi. Lepas 800 tahun barulah dilahirkan Sultan Muhammad Al-Fatih. Apakah kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel ketika umurnya 20-an. Tapi kita tengok bagaimana beliau boleh mengarahkan tentera-tenteranya yang lebih tua daripada dia. Apakah amalannya? Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel pada hari Khamis. Esok nak solat Jumaat, beliau nak lantik dalam kalangan tentera dia untuk jadi imam solat Jumaat. Lalu beliau tanya 3 soalan kepada mereka. Soalan yang pertama dia tanya kepada tentera dia. Tentera dia ada banyak mana? 150,000 lebih tentera dia. Soalan yang pertama dia tanya kepada tentera dia, siapa yang pernah tinggalkan solat fardu walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok tentera dia seorang pun tak duduk. Allahu Akbar. Ni hebat tentera yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dia tanya soalan yang kedua, siapa yang pernah tinggalkan solat sunat rawatib walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Separuh tentera dia duduk. Dia tanya soalan yang ketiga, siapa yang pernah tinggalkan solat tahajud walaupun sekali, start daripada umur dia balik sampai sekarang, sila duduk. Tengok tentera dia semua duduk kecuali dia seorang saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya ni rahsia kita. Kita duduk tinggal lama mana orang. Sebab itu orang yang solat tahajud tiap-tiap malam, dia akan mendapat buku catatan amalan dengan tangan sebelah kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bila Nabi sampai di Madinah, rumah sahabat yang pertama Nabi singgah ialah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tidak ada di Madinah.
Di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Iaitulah dekat dengan kota Konstantinopel. Kenapa jadi macam tu? Karena Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mendengar hadis yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Lalu ketika tentera Islam pergi berjuang membebaskan kota Konstantinopel, waktu tu Abu Ayyub dah tua dah. Dia pun ikut serta untuk pergi berjuang membebaskan kota Konstantinopel. Dan dalam perjalanan beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum beliau wafat, belum meninggal dunia, beliau telah wasiatkan kepada sahabat supaya jasadnya ditanam dekat dengan kota Konstantinopel. Sahabat bertanya, kenapa kamu nak jasad kamu ditanam dekat dengan kota Konstantinopel? Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku nak dengar tapak kaki kuda yang dinaiki oleh seorang raja sebaik-baik raja dan deruman tapak kaki tentera sebaik-baik tentera yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Apabila Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel, beliau mendapat tahu jasadnya mulia sahabat baginda Nabi SAW ada ditanam dekat dengan kota Konstantinopel. Dan setengah riwayat menyebut Sultan Muhammad Al-Fatih perintahkan tentera dia cari makam Abu Ayyub waktu tu. Cari-cari tak jumpa. Sebab dah beratus tahun dah naik hutan dah. Dah hutan dah jadi besar dah. Maka beliau berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu beliau mengarahkan tenteranya cari-cari jumpa makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu beliau memerintahkan tenteranya untuk menggali makam Abu Ayyub untuk diletakkan pada tempat yang lebih dihormati. Kerana jasad tersebut adalah jasad seorang sahabat Nabi SAW yang mulia. Maka apabila tentera menggali makam tersebut, gali-gali saja sampai ke bawah, jumpa, tengok kaki duk elok lagi, walaupun sudah ditanam beratus tahun. Lalu beliau mengarahkan kepada tentera dia untuk mencium kaki sahabat Nabi yang mulia, kaki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Semua pakat cium. Bila sampai saja giliran Sultan Muhammad Al-Fatih untuk mencium kaki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, tiba-tiba Abu Ayyub menarik semula kakinya masuk ke dalam tanah. Pada waktu malam ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sedang tidur, maka datang dalam mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Sultan Muhammad Al-Fatih bertanya kepada Abu Ayyub, wahai sahabat Nabi yang mulia, kenapa kamu tak izinkan kepada aku untuk mencium kaki kamu? Sedangkan kamu adalah sahabat yang mulia baginda Nabi SAW. Maka Abu Ayyub kata, bagaimana aku nak izinkan kepada kamu untuk mencium kaki aku? Sedangkan nama kamu pernah disebut oleh baginda Nabi SAW. Bila kamu pegang kaki aku nak cium, kata Abu Ayyub, aku malu dengan baginda Nabi SAW yang menyebabkan aku tarik semula kakiku masuk ke dalam tanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya kita ni kalau nak jadi hebat, solat tahajud jangan tinggal. Di antara kelebihan solat tahajud, Allah Ta'ala akan jaga akhlak kita. Sebab tu orang yang solat tahajud, akhlak dia akan jadi elok. Allah Ta'ala sendiri yang akan jaga akhlak dia. Dia tidak akan melakukan perkara yang tidak baik. Kemudian orang yang solat tahajud, kata-katanya menjadi hikmah. Kata-katanya menjadi hikmah. Bila dia nasihat orang-orang muda untuk dengar nasihat dia, bila dia larang anak pinak dia boleh dengar cakap dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Sultan Muhammad Al-Fatih boleh mengarahkan tentera-tentera yang lebih tua daripada dia. Kenapa? Sebab kata-katanya menjadi hikmah. Sebab tu kata almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, kalau kita nak kenal ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz yang selalu solat malam ni, bila kita pi kuliah dia, kita balik, kita seolah-olah terngiang-ngiang di telinga kita apa yang dia sampaikan kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu ada orang tanya saya, ustaz, kalau saya ni nak jadi baik, apakah permulaan yang harus saya buat? Yang pertama saya sebut, mulakan dengan solat tahajud. Mulakan dengan solat tahajud. InsyaAllah kita akan jadi baik. Dan di antaranya lagi kelebihan solat tahajud,
orang di sekeliling kita, masyarakat kita akan sayang kat kita. Sebab tu ibu-ibu sekalian, bila kita bangun buat masak sahur untuk ahli keluarga kita, kalau boleh tak mau tinggal dah solat tahajud tiap-tiap malam. Begitu juga dengan solat sunat witir. Dalam bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka setengah ulama menyebut di antara menghidupkan solat malam, bukan setakat menghidupkan malam Ramadan, bukan setakat tarawih saja, bahkan kena witir bersama, kalau boleh itu bersama dengan imam. Kita ni kadang-kadang buat tarawih, witir kita tinggal, habis lapasnya mangkit belah tu, Allahu Akbar. Sepatutnya tunggu dulu, sebab sebaik-baik witir adalah witir dalam bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan ni kita buat witir bersama dengan imam. Allahu Akbar. Dan solat sunat witir ni bukan setahun hanya sekali, tapi witir ni kena buat tiap-tiap malam. Sebab dia adalah sunat yang dituntut. Nabi SAW pesan kepada Abu Hurairah, jangan kamu tidur selagi kamu tidak menunaikan solat sunat witir. Sampai tahap tu. Solat witir paling banyak ada berapa? 11. Paling sikit 1. Tak larat berdiri, duduk. Kita buat tak? Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Tak buat juga. Allahu Akbar. Padahal kalau kita malas nak mayang di masjid, boleh semayang atas kenderaan. Atas kenderaan yang sedang bergerak. Malas nak mayang di masjid, balik mayang atas motor. Duduk atas motor semayang sunat witir. Start jalan, Allahu Akbar, duduk atas motor. Jangan takbir lepas tangan pula. Kan? Sebab tu bukan wajib. Takbiratul ihram tu yang wajib. Baca apa semua, habis kemudian rukuk, Allahu Akbar, tunduk sikit. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan waktu sujud tu rapat sampai handle tu. Tak kira berkata orang tua ni nak remotor ke apa. Kan? Agak-agak, maknanya lebih sikit daripada kita hak rukuk tu. Sebab apa? Sebab ulama sebut semayang sunat di atas kenderaan yang sedang bergerak tidak wajib menghadap kiblat. Maknanya boleh kita nak semayang sunat. Nak semayang sunat duha sekali atas kenderaan, boleh tak? Boleh. Ambil yang semayang siap-siap, naik motor nak pergi kerja, semayang sunat duha. Boleh tak? Boleh. Tapi kita ni tak buat juga. Semua tak dan. Orang tanya, tak pergi main subuh? Oh, tidak dan. Kata, tak main mengaji ya? Oh, tidak dan. Kan? Lalah kali, bazar Ramadan, tak dan. Tak dan pi. Pasal malam tak dan. Tapi hak lain semua tak dan. Sebab itu kata ulama, di antara insan ataupun manusia ataupun diri kita sendiri, kita boleh nilai diri kita ni sama ada duduk dalam keberkatan Allah ataupun tidak, mudah. Kalau kita hidup atas dunia ni, masjid pun kita tak sempat main, Quran satu muka surat sehari pun tak boleh baca, maknanya kita duduk bukan duduk dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nak baca Quran tak sempat, nak selawat pun tak sempat, nak zikir pun tak sempat. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, siapa yang nak redha Allah dalam bulan Ramadan kena banyak menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Nak redha Allah, banyakkan sebut asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kena banyak menyebut astaghfirullah, banyakkan menyebut astaghfirullah. Dan dua lagi kata Rasulullah, kamu amat perlukannya. Waktu bila? Waktu berada di hari akhirat nanti, kena baca banyak-banyak dalam bulan Ramadan. Apa dia? Minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga dan jauhilah aku daripada api neraka.
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Sambil duduk jalan kaki nak main masjid, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Jauhkanlah aku daripada api neraka, ya Allah. Setengah orang dia buat main. Dia kata tak apalah ustaz, masuklah neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Dia duk buat macam neraka tu tepak dia. Kita ni kena faham elok-elok. 1000 tahun dunia baru sama dengan 1 hari di hari akhirat. Bayangkan 1 saat akhirat tu berapa tahun di dunia. 1000 tahun dunia baru sama dengan 1 hari di hari akhirat. 1 saat akhirat, Allahu Akbar, kira tengoklah. Nak duduk 1 saat dalam neraka pun tak mampu dah. Sebab tu kata ulama, tak usah duduk sembang api neraka lah. Tengok api dunia sudah. Balik sekali try tengok. Ambil batu tungku tu, orang perempuan duk tungku perut tu. Ambil batu tungku, tak atas dapur gas, buka bagi menyala elok. Kemudian tengok bila dah menyala elok dah batu tungku tu, padam api dapur gas, ambil letak atas lantai. Selok kain naik duk. Sekali dengan dia apa batu tu buat pergi hospital tengok. Agak-agak boleh buat. Hak tu berat sangat ustaz ambil hak ringan. Balik cari ubat nyamuk. Cucur ubat nyamuk bagi nyala elok tu. Kan bila dia menyala elok padam, lepas tu ambil tekak di hidung. Lepas tu bilang kat 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 angkat. Garanti lubang hidung jadi 3. Tu api apa? Api ubat nyamuk. Yang duk sembang kemas, tak apalah ustaz, masuk pergi dalam neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu Allah Ta'ala wakmai bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak bebaskan kita semua ni daripada api neraka. Allah Ta'ala nak latih mata kita jangan buat maksiat bulan Ramadan. Sebab tu sedekah bulan Ramadan pahala dia sama dengan mengeluarkan zakat yang wajib pada bulan yang lain. Buat umrah dalam bulan Ramadan sama dengan mengerjakan ibadah haji. Allahu Akbar. Punya besar pahala. Siapa yang bagi makan orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, maka dia akan dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurang sedikit pun pahala orang tersebut. Maknanya bila kita bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, makna kita akan dapat pahala orang tersebut. Katalah orang tu dia baca Quran, dia buat baik dengan mak ayah dia, kemudian dia bantu orang ni, dia sedekah dan sebagainya. Pahala orang yang dia buat, orang buat tu, yang kawan tu yang buat makan juadah hak kita bagi tu, pahala tu kita dapat sama. Allahu Akbar. Nabi kata siapa yang bagi minum air kepada orang berbuka puasa dalam bulan Ramadan, maka esok di hari akhirat nanti dia akan dapat minum air daripada kolamku, kata Rasulullah, iaitulah daripada telaga Kausar baginda Nabi SAW, yang mana bila dia minum saja dia takkan rasa dahaga sampai bila-bila. Bulan lain ada tak? Tak ada lah. Sebab itu kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Tapi kita nak sedekah waktu bila? Waktu raya. Sebab tu ada nama bila pergi bank kita nak tukar. Pegawai bank kata nak tukar duit apa? Duit raya. Kita jarang dengar orang pergi ke bank nak tukar duit Ramadan. Macam pegawai bank kata, ni main nak buat apa? Nak tukar duit Ramadan. Tak ada. Yang ada duit raya. Sebab tu kadang-kadang ni anak-anak nakan, cucu, kadang-kadang main di rumah kita tak sedekah bulan Ramadan. Kita kata apa kat dia? Hampa kalau nak duit raya, hampa mai raya ni. Kan anak menekan nak stay mengaji. Dia telur tak cerdik buat menekan aku ni. Sebab apa? Sebab sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Dan saya nak pesan pada diri saya dan kita semua, mailah kita sama-sama berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Kita buat segala amal ibadah dalam bulan Ramadan ni bersungguh-sungguh. Sebab dalam syurga nanti tak ada lagi dah amalan puasa. Sebab tu orang yang tak berpuasa waktu dia hidup atas dunia ni, esok dia menyesal. Dia kata, pasal apa lah aku tak ambil kesempatan waktu hidup atas dunia dulu aku tak puasa. Bahkan mereka duk saling salah menyalahi antara satu sama lain.
Hak seorang tu dia kata, weh hang, kerana hang dulu ni kami tak puasa, aku duk puasa elok-elok, tiba-tiba hang awak mai ayak teh ais cincau. Kan? Dia duk saling salah menyalahi antara satu sama lain. Bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar, dia akan masuk dalam syurga, namanya syurga Ar-Rayyan. Bila masuk semua orang yang berpuasa dalam syurga Ar-Rayyan, maka Allah Ta'ala akan tutup pintu Ar-Rayyan serapat-rapatnya. Maka ahli syurga yang berada dalam syurga Ar-Rayyan pada waktu itu, sudah pastilah kita semua duk sembang, bulan Ramadan dulu no, waktu hidup atas dunia, kita bakat-bakat puasa seronok no. Kita duk mai buka puasa di masjid, Allahu Akbar. Waktu tu seronok tak tahu nak abang dah. Sebab tak ada lagi dah amalan puasa waktu duduk dalam syurga esok, tak ada dah. Begitu juga dengan sembahyang. Sembahyang esok dalam syurga tak ada dah. Sehingga kan bila Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat Allah waktu berada di hari akhirat nanti, maka ahli syurga akan sujud di hadapan Allah pada saat dan ketika itu. Kerana dalam hati ahli syurga pada waktu itu mengatakan bahawa dengan amalan yang sedikit yang kita buat sewaktu hidup atas dunia, tiba-tiba Allah Ta'ala buka hijab untuk melihat Allah pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga ahli syurga sujud di hadapan Allah. Dan pada waktu itulah Allah Ta'ala berkata kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, angkatkan kepala kamu, kerana pada hari ini, kata Allah, tidak ada lagi sujud kepadaku, kata Allah. Dan pada waktu itu ahli syurga merayu kepada Allah, ya Allah, izinkanlah kepada kami untuk sujud kepadamu, ya Allah. Kerana kami sedar, ya Allah, dengan amalan yang sedikit yang kami buat waktu kami hidup atas dunia dahulu, ya Allah, tiba-tiba pada hari ini, ya Allah, kau buka hijab kepada kami untuk melihatmu, ya Allah. Sebab pada waktu itu tidak ada nikmat yang paling besar melainkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang mati Allah sekalian. Dan pada waktu itu Allah Ta'ala kata, tak ada lagi sujud pada aku, kata Allah, kecuali pada hari ini aku akan sempurnakan segala nikmat-nikmatku kepada kamu, kata Allah. Hadirin hadirat yang mati Allah sekalian, buatlah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita jadikan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seandainya Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, yang boleh membantu kita sewaktu kita berada di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala temukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Berdoalah kepada Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadr fi hazihi sanati wa min kulli sanah. Ya Allah, rezekikan kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mati Allah sekalian, pada waktu subuh sekali lagi saya pesan, begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada waktu subuh, sehingga kan Nabi SAW sebut, barang siapa yang solat subuh berjamaah, maka pahalanya seolah-olah melakukan amal ibadah seluruh malam. Sebab itu pada penghujung malam ataupun pada 10 malam yang terakhir, kata ulama, kalau nakkan malam Lailatul Qadar, ini petua untuk orang-orang yang tak mampu nak bangun solat malam dan sebagainya. Tolong jaga solat subuh berjamaah, jangan tinggal pada 10 malam yang terakhir untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Kerana orang yang solat subuh berjamaah pahalanya seolah-olah beribadah seluruh malam. Kemudian dalam pada waktu subuh inilah Nabi SAW sebut, barang siapa yang menunaikan solat sunat qabla subuh 2 rakaat, pahalanya lebih afdal daripada dunia dan segala isinya. Maknanya 2 rakaat sebelum subuh dia buat, maknanya dia dah jadi jutawan akhirat. Apatah lagi dalam bulan Ramadan bila dia buat, pahala dia sama dengan mengerjakan ibadah yang wajib. Dan pada waktu subuh juga turun 2 malaikat, yang mana dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, akan turun 2 malaikat pada waktu subuh. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, engkau gantikanlah harta kepada orang yang bersedekah pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh. Nabi bimbang orang yang malaikat yang kedua yang berdoa, ya Allah, engkau binasakanlah harta orang yang enggan bersedekah pada waktu subuh.
Hadirin ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab tu mai subuh ni bawa duit. Tak boleh banyak, bawa sikit pun tak apa. Mudah-mudahan akan membantu kita. Apatah lagi pada 10 malam yang terakhir. Bawa mai duit bubuh tiap-tiap malam. Dalam tabung masjid. Mudah-mudahan walaupun RM1 kita bubuh. Tiba-tiba malam tu malam Lailatul Qadar. Seolah-olah kita sedekah RM1. Lama mana? 83 tahun. Allahu Akbar. Tak ada amalan yang paling mudah melainkan amalan sedekah. Amalan lain nak buat kena pakai riang, nak semayang kena duduk diri dan sebagainya. Kemudian nak sebagainya. Tetapi bila kita sedekah tak guna riang banyak. Seluk dalam poket, ambil buh dalam tabung. Hak tu ya. Riang pun tak banyak. Cuma bawa main modal saja. Sebab tu kata ulama, bila nak masuk Ramadan sepatutnya kita dah bajet dah banyak mana yang kita nak gunakan untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Rezekikan kami, ya Allah, untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya Allah, pada tahun ini, ya Allah, dan pada tahun-tahun berikutnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami merayu kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah, sebelum kami kembali menghadap-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah, sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah, dan kami dapat taat kepadamu, ya Allah, dan kami dapat mengenali Nabi kekasih-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah mereka berdua, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, ataupun salah seorang daripada mereka, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka berdua, ya Allah, daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kedua ibu bapa kami, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Amat berjasa buat kami, ya Allah, dan kami amat menyayangi mereka, ya Allah. Temukanlah kami, ya Allah, dengan mereka berdua, ya Allah, sewaktu berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah zuriat keturunan kami, ya Allah, zuriat keturunan yang suka melakukan amal ibadah kepadamu, ya
ya Allah, semata-mata kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, jadikanlah anak-anak jiran kami ya Allah, jadikanlah anak-anak sahabat-sahabat kami ya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami ya Allah, yang akan mengkafankan kami ya Allah, yang akan menyembahyangkan kami ya Allah, yang akan mengkebumikan kami ya Allah, yang akan mentalqinkan kami ya Allah, yang akan berdoa siang dan malam buat kami ya Allah apabila kami sudah tidak ada lagi ya Allah di atas muka bumi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kefarduan puasa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, itulah tanda sayangnya Kamu kepada kami ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemudahkanlah urusan kami ya Allah di dunia dan juga di hari akhirat nanti ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, basahilah lidah kami ya Allah dengan selalu membaca kalam-Mu ya Allah, dengan selalu menyebut nama-Mu ya Allah, dengan selalu berselawat ke atas Nabi-Mu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu ya Allah. Dalam masa yang sama ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu ya Allah. Izinkan kami ya Allah di hari akhirat nanti ya Allah untuk melihat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami ya Allah, Kau pilihlah kedua ibu bapa kami ya Allah, Kau pilihlah guru-guru kami ya Allah, Kau pilihlah pasangan kami ya Allah, Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sedar ya Allah di hari akhirat nanti ya Allah tidak ada makanan dan minuman buat kami ya Allah kecuali telaga Kausar baginda Nabi ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.